Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Awabin kerana memberi peluang untuk saya berjumpa dengan para pelajar dan adik-adik yang berada di Indonesia, terutama yang sedang menuntut ilmu di Jember, sama ada di universiti ataupun institut pengajian tinggi yang lain, untuk bercakap tentang bagaimana proses kreatif atau penulisan saya atau penglibatan saya dalam dunia penulisan selama ini. Jadi saya akan bahagikan pembicaraan ini kepada bentuk santai lah, iaitu bentuk menjawab soalan. Yang pertama, bagaimana saya bermula? Jadi minat saya terhadap bercerita atau sastera ni, ia telah bermula semenjak saya kecil-kecil lagi. Saya masih ingat pada waktu kecil dulu, sebelum saya nak tidur, saya selalu meminta nenek saya untuk bercerita. Di waktu itulah nenek saya akan bercerita. Saya masih ingat lagi cerita yang nenek saya cerita pada masa itu ialah tentang cerita rakyat, iaitu cerita Mokne, cerita hantu, dan satu lagi cerita Pulau Jelapi. Mungkin kesan daripada cerita itulah menyebabkan tradisi rasa ingin bercerita itu dipupuk secara tidak disedari di dalam diri saya. Selepas pada saya membesar, sewaktu di sekolah rendah, saya juga suka untuk membaca buku-buku kartun. Di situlah mula minat membaca saya terhadap buku. Dan saya masih ingat novel dalam bahasa Thai yang pertama saya baca ialah cerita Mowgli, Anak Serigala. Itu merupakan novel barat ataupun novel dalam bahasa Thai, diterjemahkan dalam bahasa Thai yang pertama yang saya baca. Selepas pada itu, setelah saya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Malaysia, di sebuah sekolah di Kelantan, pada mulanya ia berlaku secara kebetulan. Pada waktu itu saya sempat pergi menonton sebuah filem ditayangkan di Kota Baru pada masa itu, semasa saya belajar di sana. Filem itu ialah filem adaptasi daripada sebuah novel Shah Nun Ahmad, iaitu daripada buku Ranjau Sepanjang Jalan. Jadi selepas saya pulang daripada menonton filem itu, saya ceritakan pengalaman menonton filem itu kepada guru saya, guru bahasa Inggeris. Dan guru bahasa Inggeris itu menyarankan supaya saya membaca buku Ranjau Sepanjang Jalan karangan Shah Nun Ahmad ini. Ini merupakan novel bahasa Melayu pertama yang saya baca. Novel Melayu. Sebenarnya Shah Nun Ahmad ni merupakan seorang berasal daripada petani juga. Sebenarnya
tatuk nenek beliau tu merupakan orang petani, dan selepas tu berhijrah ke Kedah. Beliau merupakan sastrawan negara Malaysia. Selepas saya berjinak dengan novel, saya mula melangkah lebih jauh semasa di tingkatan 4 menengah atas. Saya berkenalan pula dengan sebuah novel lagi, iaitu karangan Hamka, iaitu Tenggelamnya Kapal Wonderwick. Sebenarnya novel ini saya baca berulang kali. Berulang kali benar saya membaca novel daripada Hamka ini, novel pada Indonesia. Selepas itu bila saya lebih kenal dengan novel-novel Indonesia, saya juga pergi lebih jauh untuk mengenali sastra Indonesia, iaitu saya membaca sebuah buku Keluarga Gelilia karangan Pramudia. Itulah merupakan titik-titik awal bagaimana terpupuknya rasa cinta terhadap bahasa dan sastra. Selepas tamat di sekolah menengah, saya melanjutkan pelajaran di IPT, Institut Pengajian Tinggi di Kuantan, Pahang. Di situlah minat saya terhadap sastra itu makin membuah, kerana alhamdulillah pada waktu itu saya berkesempatan berkenalan dengan beberapa orang penulis. Antaranya ialah Masli N.O, Arwah Talib YK, merupakan penulis-penulis yang besar di Malaysia. Dan juga disitulah takdir telah menemukan saya dengan seorang sahabat karib saya dan guru puisi saya, iaitu Rahimidin Zahari. Di situlah saya mendapat banyak ilmu tentang penulisan puisi daripada beliau, dan beliau selalunya memberi tunjuk ajar cara-cara bagaimana untuk menulis. Itulah sedikit sebanyak pengalaman bagaimana lahirnya minat di dalam penulisan pada waktu itu. Selepas pada itu, sebenarnya saya amat terima kasihlah, kerana setelah Rahimidin kembali ke rahmatullah, saya juga telah dipertemukan oleh Tuhan dengan Pak Ladin, ataupun Ladin Nawi. Jadi sekarang beliau merupakan antara guru saya yang kedua selepas Rahimidin. Beliau selalu memantau puisi-puisi saya yang saya tulis di Facebook. Dia selalu memantau, kadang-kadang dia komen atau memberi kritikan terhadap puisi. Jadi bagi saya, seorang penulis itu haruslah terbuka dalam menerima komen atau kritikan, kerana komen atau kritikan itu akan mengajar kita, memberi tunjuk ajar kita bagaimana cara untuk kita membaiki setiap penulisan kita. Sebenarnya sebagai penulis, kita harus sedia belajar dan berguru, sama ada daripada guru ataupun berguru daripada buku. Kerana melalui dua perkara itu sajalah kita dapat membaiki dan meningkatkan mutu penulisan kita. Okey, soalan seterusnya, bagaimana saya mendapat idea dalam penulisan? Sebenarnya sumber ataupun idea dalam penulisan itu ada di keliling kita. Cuma sebagai seorang penulis, sama ada kita ingin menulis
sajak ataupun cerpen ataupun novel, faktor penting yang harus ada bagi seorang penulis ialah sensitivity. Ia harus peka dengan keadaan yang berada dan berlaku di sekeliling dia. Kerana itu merupakan bahan mentah yang paling bagus yang dapat kita gunakan di dalam melahirkan penulisan kita. Jadi bahan mentah tersebut sama ada dari segi penindasan, kezaliman ataupun perjuangan, itu merupakan benda-benda yang dapat kita gunakan di dalam melahirkan karya-karya kita, terutama bagi seorang penyair atau pemuisi. Kalau kita ingin menulis puisi kita, haruslah kita mempunyai rasa sensitif ataupun peka dengan keadaan yang berlaku di sekeliling kita, dan kita harus sering meletakkan persoalan-persoalan terhadap apa yang kita rasa ataupun apa yang kita lihat. Jadi sumber untuk kita mendapat bahan penulisan itu sebenarnya kita tidak perlu menunggu ilham datang. Sebenarnya ilham ada di sekeliling kita, cuma sejauh mana kita dapat untuk mengambil hal-hal yang berlaku di sekeliling kita dan kita memanfaatkan di dalam penulisan kita. Jadi, mengapa saya menulis? Sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang penulis, terutama kita sebagai orang Melayu Patani, itu merupakan satu tanggungjawab ataupun merupakan satu jihad yang harus kita lakukan demi untuk kesinambungan bahasa Melayu di Patani. Kerana sekiranya kita tidak dapat meneruskan atau melaksanakan peranan itu, mungkin suatu hari kelak bahasa Melayu di Patani itu akan terus hilang dan tenggelam dihakis oleh gelombang perubahan yang berlaku masa kini, terutama oleh dasar-dasar yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah sebagai anak petani, bagaimana kita nak mempertahankan bahasa Melayu kita. Jadi sebagai anak Melayu haruslah memikul tanggungjawab ini bersama. Terutama mereka yang berkecimpung di dalam bidang bahasa ataupun sastra, merupakan golongan yang penting untuk mempertahankan bahasa Melayu kita. Dan kepada adik-adik, pesanan saya, kalau kita ingin menjadi penulis, hal penting yang harus kita ada ialah kesinambungan dalam penulisan kita. Selain pada itu, kita harus mendisiplinkan diri, terutama di dalam penulisan dan pembacaan kita, di samping sentiasa menimba ilmu, sama ada dengan cara membaca ataupun berguru. Dan satu lagi hal yang dapat mengkonsistenkan diri kita ialah sentiasalah kita berada ataupun caknai
sastra, sama ada sastra di Indonesia, sastra di Malaysia. Kita selalu mengikuti perkembangan semasa di dalam dunia sastra. Karena bila kita ada di dalam situasi tersebut, kita tidak akan mudah hanyut ataupun leka hingga akhirnya kita malas untuk menulis. Jadi selamat menulis kepada adik-adik semua. Saya harap jadikanlah tanggungjawab menulis itu sebagai jihad atau perjuangan kita sebagai anak Melayu di Patani. Jadi ingat, saya rasa itu saja ingatan saya kepada para pemula semua. Jadi insya-Allah di lain kali kita boleh berjumpa lagi. Saya doakan semua selamat dan sukses di dalam pelajaran dan menuntut ilmu. Selamat Hari Raya, selamat Ramadan Al-Mubarak. Selamat menyambut Aidilfitri. Maaf zahir batin.